Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita kali yang kedua untuk 2021 pada minggu yang kedua bagi tarikh 2/2/2021 bagi kita bab ransangan dan gerak balas. Okey, sambungan daripada sesi PDPR kita yang kita bincang minggu lepas mengenai saraf tunjang. Okey, ingat baliklah sistem saraf manusia kan. Ada saraf tunjang, ada sistem saraf utama, ada otak, ada sistem saraf feri-feri dan sebagainya. Okey, baik, yang tu kamu boleh ulang kaji semula, boleh tengok pada video yang lepas untuk lebih memahami. So hari ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita dengan topik yang seterusnya ialah subtopik yang seterusnya ialah 1.2 ransangan dan gerak balas dalam manusia. Okey. Dalam di akhir pembelajaran ni pelajar akan dapat sekurang-kurangnya melakar struktur organ deria dan menerangkan fungsi serta kepekaannya terhadap rangsangan. Okey. So dalam subtopik ni kamu pasti boleh lukis ataupun melakar maksudnya tak perlu lukis secara detail lah. Melakar tu maksudnya lukisan secara rambang bagi organ deria dan boleh menerangkan fungsi serta kepekaan dia. Maksudnya apa kelebihan bagi setiap satu organ deria dengan ransangan yang diberi. Okey. Ransangan dan gerak balas dalam manusia. Baik. Apa itu rangsangan dan gerak balas dalam manusia? Baik, apakah itu rangsangan? Apakah itu gerak balas? Okey, rangsangan maksudnya apa? Satu, kita merangsang, maksudnya kita bagi satu rangsangan dan kita akan ada satu gerak balas apabila terkena rangsangan tu. Okey, kita tengok apa itu. Rangsangan ialah perubahan persekitaran. Okey, itulah rangsangan. Okey. Contoh rangsangan termasuklah cahaya, bunyi dan bahan kimia. Okey, tak apa, kita akan pergi pelan-pelan lah. Okay. Manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Kalau cahaya, organ deria mana? Hidung. Salah. Guna mata. Kalau bunyi, guna lidah. Bunyi guna telinga. Dan kalau bahan kimia, kita rasa guna apa? Mata ke? Jenuh pedih mata bahan kimia. Bahan kimia ni termasuklah makanan, termasuklah ayak manis ke, ayak kosong ke, ayak kopi ke, itu bahan kimia lah. Maksudnya itu menggunakan lidah. Okey. Kita ada berapa organ deria? Okey, ada 5. Yang pertama mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Okey, baik, seterusnya. Pertama kita mengenali dengan mata dulu. Okey. Ini adalah struktur mata yang patutnya kamu tahu. Okey, yang kita kena faham struktur dia. Okey, banyak ni. Okey, kita tengok yang pertama, ligamen penggantung. Ligamen penggantung ialah gentian kuat yang memegang kanta mata pada kedudukannya. Yang kedua, otot celia. Otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengenduran. Yang ketiga, kanta mata. Kanta cembung, luk sinar yang kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Seterusnya, sklera. Sklera ialah lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Okey, seterusnya choroid. Lapisan hitam yang mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Yang keenam, retina. Lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya dan menghasilkan impas saraf. Ini sangat penting. Retina ni, dia terima cahaya dan dia menghasilkan impas saraf. Dia mentafsir maklumat tu. Hantar kepada otak lah. Okey, dia akan hantar impas saraf tu. Impas tu kan maklumat ke otak. Untuk mentafsir apa yang dia nampak. Okey. Bintik kuning. Bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Apa itu fotoreseptor? Lepas ni kita akan jumpa lah. Okey, saraf optik, gentian saraf yang membawa impas saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. Ni dekat retina di sini, dia terima maklumat, dia mengesan cahaya dulu. Dan dia hantar maklumat terus ke saraf optik dan saraf optik akan terus hantar ke otak untuk ditafsirkan. Kalau kamu tengok ke bawah depan ni,
otak kamu rasa kebau lah. Kalau kamu nampak warna hijau, otak akan rasa sebagai warna hijau lah. Kalau kamu belajar itu warna hijau, okay, tak apa. Sekejap kita akan tengok lagi. Bintik muta. Bintik muta ialah bahagian retina yang tidak peka terhadap cahaya kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Baik, seterusnya gela maca. Gela maca ni apa? Bahan jeli lut sinar yang mengekalkan bentuk mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Yang ni penting. Okey, kalau tak ada gela maca ni tembus ke bocor ke, mata kita tak ada bulat. Dia lepek lah, rosak. Ni gela maca, Tuhan jadikan dia. Okey, seterusnya konjungtiva, bahan-bahan lut sinar yang melalui bahagian hadapan sklera. Ini kalau kita kata macam lapisan bahagian luar mata tu. Okey, gelemair, benda lut sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata. Yang ni yang warna yang jernih, warna putih. Okey, dia jernih lut sinar. Dia jernih. Okey, yang melindungi bahagian warna putih dengan hitam tu. Okey, pupil, bukaan tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. Yang ni yang kalau kamu tengok, kalau kamu duduk bilik gelap, dia akan membesar. Lepas ni kita akan jumpa lah cara berfungsi dia. Kemudian iris, bahagian yang mengawal saiz pupil. Iris ni dia yang buka tutup tu bahagian dia lah. Macam kalau cahaya banyak, dia bergerak macam mana. Kalau cahaya sikit, apa jadi? Kornea ialah lapisan lut sinar yang membiaskan dan memfokuskan cahaya ke retina. Ni kornea ni. Bahagian yang bulat, warna hitam tu. Itu kornea kita. Okey, ini adalah struktur mata. Tak perlu hafal semua, tapi kena tahu apa benda lah. Okey, kalau kata mata ni yang hitam tu kata mata yang besar, kita kena tahu. Dalam kata mata ada yang kecil tu, itu adalah iris, pupil. Yang memegang dia adalah iris, yang mengawal dia. Okey. Okey, ini kornea, lapisan lut sinar yang membiaskan dan memfokuskan cahaya. Ni kita tengok dah kornea kan. Ni satu mata bulat dan ni ada kornea bahagian ni. Ni kornea ni. Okey, dia fokuskan cahaya supaya dia pergi ke retina nanti. Konjungtiva ni, konjungtiva warna putih kata tadi kan. Membran lut sinar yang melindungi bahagian hadapan sklera. Putih ni dia ada satu lapisan yang jernih. Membran dia, sebab tu kalau kita tengok orang yang tua-tua dia macam jadi putih. Putih tak elok, dia kena macam jernih. Macam kita yang muda-muda ni biasanya jernih lah. Okey. Gelemair, bahan dalil lut sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke dalam mata ni. Okey. Bendalil lut sinar ni gelemair. Sini. Kat sini gela maca kan? Sini gelemair. Okey. Pupil. Pupil ni bulat hitam ni. Sini iris yang memegang ni. Pupil yang kecil ni. Kalau cahaya banyak, iris akan tolak. Okey. Bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata ni. Mata hitam besar ni iris. Okey, otak dia. Sini pupil. Okey. Dia tak membesar semua. Kalau dia membesar kawasan pupil ni saja. Okey. Iris bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Yang hitam ni ada orang yang coklat, ada orang warna hijau, biru, perang. Ni iris. Tengah ni pupil, yang besar hitam ni ataupun coklat ni atau biru ni dipanggil iris. Dia mengawal mata, mengawal saiz pupil apabila terima atau kurang cahaya lah. Okey. Otot silia. Okey ni otot silia di bahagian sini. Kalau tengok dibesarkan macam ni lah bentuk dia. Otot mengubah ketebalan kanta melalui pengecutan dan pengenduran. Yang ni kalau ini tidak berfungsi, kena pakai spek mata. Kalau otot silia kita dah rosak. Okey. Ini iris, ni hitam ni, tengah ni pupil. Sini dia. Dia ada kanta di belakang iris tu, dia ada kanta. Kanta tu yang dia membesar, menebat atau menipis. Okey, ligamen penggantung. Mana ligamen penggantung ni? Ni ligamen penggantung.
Gentian kuat memegang kantong mata pada kedudukannya. Kalau gentian lingkaran bergantung ni tidak berfungsi, mata kita boleh lari-lari. Maksudnya mata kita menyengit ke merata lah. Allah jadikan elok dah pada dalam keadaan yang sesuai. Okey, kantong mata. Ni kantong mata. Kadar cemburuan lut sinar yang kenyal memfokuskan cahaya ke retina supaya kita nampak sharp. Kalau kita tengok mata nampak kabut macam kita nak pergi buat spek kan, optometris dia suruh kita check nampak huruf K ke H. Kalau kita nampak kabut, bermaksud kantong mata kita bermasalah. Kalau kita tengok dekat bermasalah, kita ada rabun dekat. Kalau kita tengok jauh, rabun nampak kabut, kita rabun jauh. Okey. Okey. Baik, seterusnya adalah gelemaca. Gelemaca kita bincang tadi kan, bahan jeli lut sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan memfokuskan cahaya ke retina. Macam tadi kan. Okey, ni sklera. Okey, lapisan teguh ni. Apa? Kita kata kelopak mata. Kata ada kelopak mata ni. Noh, mata kita nganga macam mata ikan tu. Kan tak apalah lena pun mata tak tutup. Kita kalau tak tutup mata, air rabuk masuk hutan lena tu. Tu Allah jadikan sklera ni ataupun kelopak mata. Koroid. Okey, lapisan hitam yang mencegah kalau tak ada yang ni, mata kita duduk memantul cahaya dalam mata kita, so kita akan jadi apa? Kita akan silau. Noh, dalam masa sama dia menyediakan oksigen dan nutrien kepada mata. Ni koroid ni. Allah bagi jadi elok kat mata kita. Ni retina. Okey, tadi kita dah baca dah dia punya fungsi dia. Okey, retina tu hak duduk di belakang mata tu yang sangat kita kata apa? Sangat reaktif dengan rangsangan. Okey, rangsangan cahaya. So kalau dia dapat cahaya dia boleh hantar maklumat ke saraf optik. Okey. Bintik kuning. Yang ni kena ada. Kalau tak ni tak ada, dia tak reaktif dekat cahaya. So mata kita tak nampak. Bila tak nampak cahaya, kita buta. Cahaya tu maksudnya cahaya daripada benda lain. Mata kita mengesan cahaya. Kemudian dia akan mentafsir maklumat. Okay, bintik buta duduk sini. Kalau bintik kuning di bahagian retina, titik buta ni di sini. Okey. Yang ni dia tak peka terhadap cahaya sebab tak ada fotoreseptor. Kalau cahaya tu masuk pi dekat sini, masuk cahaya kan, dia masuk cahaya ataupun dalam objek, tapi dia pi ke sini. Jadi kita akan tak nampak apa benda. Benda tu akan berlaku. Biasanya pada kita duduk tengok matahari lama. Dia masuk terus ke titik buta. Ataupun kita tengok tiba-tiba rasa gelap, tu maksud cahaya tu pergi ke titik buta. Okey. Ni saraf optik. Dia terima maklumat. Contoh mata ni nampak lampu. Dia pergi ke retina. Kantong mata memfokuskan dia supaya nampak tajam. Kemudian dia bintik kuning di kawasan retina. Dia nak perasan, dia hantar maklumat ke otak, dan otak tu cakap, itu mentol ataupun lampu lah. Okey. Apakah warna objek yang dilihat? Retina mengandungi dua jenis fotoreseptor, iaitu sel root dan sel cone. Okey. Kemudian apa lagi? Sel root dan sel cone. Sel root peka terhadap keamatan cahaya yang berbeza, termasuk cahaya yang samar, tapi tidak peka terhadap warna cahaya. Dia boleh nampak tapi dia tak tahu warna. Bukan, maksudnya dia tidak peka dengan warna. Dia boleh nampak cahaya. Okey. Sel cone peka pada warna cahaya yang dalam keadaan yang cerah. Sel root ni dia nampak, dan sel cone dia akan tafsir warna. Dia akan nampak warna. Okey. Kita ada 3 sel cone yang berfungsi dalam mata kita. Yang pertama cahaya merah, cahaya hijau dan cahaya biru. Maksudnya warna-warna merah, hijau dan biru. Kalau salah satu yang kita tak nampak ataupun tak jelas, mata kita akan jadi buta warna. Okey, ni sel root lah. Cahaya masuk. Ni sel cone, dia boleh nampak cahaya. Bermaksud dia nampak.
Tapi untuk menentukan nampak warna atau tidak, silap maaf. Sel root ni dia terima cahaya. So tengok dia lebih banyak. Sel cone dia akan mentafsirkan warna pula. Dia akan nampak warna dalam keadaan terang. Sel root dia boleh nampak walaupun dalam keadaan samar-samar. Contoh kita tutup lampu dalam bilik, tapi ada lampu di bahagian luar rumah menyala, kita akan nampak juga keadaan dalam bilik tu. Betul tak? Sebab dia gelap. Sebab dia samar-samar. Sebab sel root kita berfungsi. Tapi kalau sel cone, dia akan tafsirkan warna merah ke, hijau ke, biru ke, pink ke, orange ke. Ni sel cone yang akan. Kalau sel cone ni tidak berfungsi, maksudnya mata kita tak boleh nampak warna. Okey, ni cahaya. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya kita akan tengok pula organ deria yang kedua, iaitu telinga. Okey, kita tengok telinga, tengok struktur telinga dulu sampai ke bahagian dalam dia. Okey, yang pertama telinga luar, telinga tengah, telinga dalam, ada 3 bahagian telinga. Telinga luar mengandungi ceruping telinga dan salur telinga. Di bahagian tengah ada ossicle, ataupun kita panggil gegendang. Ni gegendang. Dekat gegendang ni dia dia bersambung dengan ossicle. Kemudian bersambung pula dengan jendela bujur. Ini tube eustachio. Okey, di bahagian telinga dalam ada salur separuh bulat. Dalam masa sama, di situ terkandungnya saraf auditory. Yang ni apa fungsi dia nanti kita akan tengok. Kemudian koklia. Okey, kena tahu dulu struktur dia. Nanti kita akan jumpa fungsi setiap satu. Okey, telinga luar, cuping telinga mengumpul dan menghantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Salur telinga pula menghantar gelombang bunyi ke gegendang telinga. Gegendang telinga, membran yang nipis. Okey, bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke ossicle. Dia akan bawa kepada getaran. Tadi gelombang, dengar tu dalam bentuk gelombang. Okey, tapi bila masuk dalam telinga dia akan gendang, dia akan getar. Okey. Ossicle ni ada 3 tulang kecil, dia akan menguatkan getaran lalu memindahkannya ke jendela bujur. Jendela bujur mengumpul dan menghantar getaran bunyi dari ossicle ke koklia. Okey, tube eustachio mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Okey. Telinga dalam. Koklia mengesan dan menukarkan getaran bunyi kepada impuls saraf. Salur separuh bulat mengesan kedudukan kepala dan membantu mengawal keseimbangan badan. Ini penting ni. Dan saraf auditory menghantar impuls saraf dari koklia ke otak untuk ditafsirkan. Apa yang kita dengar, dia akan hantar. Dan otak kata, hang kata apa tadi kau? Hang kata aku harimau. Macam tu contoh. Orang kata kat kita terima rangsangan melalui cuping telinga, masuk ke dalam salur telinga. Okey, dalam bentuk gelombang bunyi, dan getaran itu berlaku apabila gegendang telinga menerima gelombang. Kan ossicle tu ketuk lagi kuat lagi supaya getaran tu boleh dihantar ke jendela bujur. Kemudian jendela bujur hantar lagi maklumat ke koklia dan dari ossicle ke koklia. Terusnya tube eustachio, dia kalau terima ni, kalau telinga kita angin kita pekak jadi bengang. Jadi bengang maksudnya tekanan udara terlalu tinggi tu. Contoh kita naik kereta di tempat yang tinggi, telinga kita akan rasa macam bunyi tu maksud udara, tekanan udara dalam telinga tinggi. Tube eustachio ni namanya peranan. Okey. Koklia dia ubah pula getaran jadi impuls saraf. Dan saraf auditory akan hantar impuls saraf ke otak untuk ditafsirkan. Ni kita tengok telinga noh. Okay, masuk ke telinga, gelombang bunyi. Okey, melalui ini salur telinga, gelombang bunyi tu sampai genang telinga. Ni nampak nipis je. Ni orang duk korek bila luka terkoyak, mula dengar tak elok, dia kacau. Yang ni membran dalam salur telinga kita duk korek tu. Tepi-tepi ni thick, tepi-tepi ni ada korek tepung guna kunci tembus. Ni lah genang telinga ni lah. Okey. Ini memindahkan getaran. Okey. Kemudian dia pergi kat tiang tulang ossicle. Tulang ossicle ni ada 3 tulang. Tu 2, 3. Dia kuat lagi, dia hantar ke jendela bujur. Ni jendela bujur kat sana. Kemudian jendela bujur dah kumpul dan hantar dari ossicle ke koklia. Koklia
Okey, interstitial sini. Interstitial ni dia akan buang angin yang lebih. Okey, dia akan lepas. Kalau kita dengar ni, itu tekanan udara tinggi. Okey. Koklia, dia akan ubah bunyi yang dia dengar tadi, getaran dia ubah kepada saraf. Okey. Kepada impuls saraf. Dan siapa yang hantar? Okey. Yang ni salus probulat, dia mengawal seimbang badan supaya kita tak jatuh. Okey, dia ada benda lir dia. Dan yang terakhir, okey, dan saraf auditori. Ni yang warna hijau ni. Dia akan terus pergi hantar maklumat ataupun saraf ini pergi ke otak. Okey. Apa yang didengari dalam bentuk impuls ni akan ditafsirkan di otak lah. Contoh apa yang didengari, oi, jom makan nasi. Gendang kan bergetar, hantar ke tuang suka, dikuatkan, masuk ke dalam koklia, dan koklia pun akan hantar ke otak melalui saraf auditori. Okey, seterusnya ialah hidung. Hidung guna untuk apa? Untuk bau. Okey, sensor hidung lah, tengok kuasa hidung. Ni hidung. Hebatnya Allah bagi ni. Ingat setiap satu benda Allah bagi sangat-sangat perlu dihargai sebab sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Okey, baik. Tengok dari hidung ada apa? Okey, hidung dia ada rongga hidung. Mula dengan lubang hidung. Hidung ada lubang hidung. Rongga hidung. Dekat rongga hidung ni ada apa? Ada sel daria bau, ada mukus. Okey. Ada mukus tu apa? Bendalir-bendalir. Okey, dan dia ada saraf. Okey, dekat saraf ni ada apa? Dekat saraf ni ada sel saraf ni duduk kat mana? Dekat sel daria bau. Dan saraf ni akan nyambung ke otak untuk mentafsirkan bau apa. Bukan setakat bernafas, kita juga bau mengenai hidung kan. So sel-sel saraf, sel daria bau ni sangat penting untuk mentafsir, untuk menghantar maklumat ke otak. Okey. Nak bagi tahu kita, oh ni bau apa ni? Bau busuk, bau wangi, bau masam, bau masin ada, bau masin tak ada, bau manis ada, tak ada. So kita kena tahu. Dan kalau kita ada sel daria yang ni rosak, so kita tak boleh bau lah. Okey, baik. Struktur hidung. Hidung ialah organ daria bau. Bau merupakan bahan kimia yang wujud di dalam darah. Bahan kimia tau. Di dalam darah. Okey. Lebih kurang 10 juta sel daria bau terletak di bahagian atas rongga hidung. Ada 10 juta yang buat kerja. Nampak macam tak penting kan? Ni duk korek hidung sampai luka-luka. Maksudnya dinding hidung ni nipis sebab dia meletakkan 10 juta lebih sel daria. Tu saintis jumpa 10 juta atau lebih, kita tak tahu kan. Okey. Baik. Fungsi sel daria bau. Okey, ni bahagian hidung kita noh. Fungsi daria bau yang pertama dia, sel daria bau amat halus dan diseliputi dengan lapisan mukus. Okey, bahan kimia dalam udara akan melarut dalam lapisan mukus dan merangsang sel daria bau untuk menghasilkan impuls saraf. Sebab tu kalau kita berhingus ataupun sesama, daria bau ni mukus ni akan ditutupi oleh benda-benda hingus. Sebab tu orang yang kena COVID, dia akan bermasalah untuk bau dan rasa. Sebab lapisan mukus dia tu dah diselaputi ataupun dimusnahkan oleh oleh virus COVID-19. So dia akan menutupi atau merosakkan mukus, menyebabkan kita tak boleh bau dan kita tak boleh rasa. Sebab itulah kita kena menghargai lah. Okey, so impuls saraf kemudiannya dihantar ke otak untuk ditafsirkan, seterusnya ditentukan jenis bau yang kita bau tu lah. Kita bau gulai, bau apa? Bau wangi ke, bau masam ke, bau gulai? Bau gulai no. Bau gulai tu bau macam mana? Tu otak kita yang tafsir. Okey. Seterusnya lidah. Lidah untuk mentafsir rasa. Okey. Ni lidah kita. Dekat lidah ada papila. Dekat papila tu ada apa? Ada liang-liang, ada sel penyokong. Dekat dalam sel penyokong ni, yang sebelah dia ada reseptor rasa. Dekat reseptor rasa ni lah yang akan dihantar maklumat ni kepada otak. Okey, dekat lidah papila ni lah dipanggil tunas rasa.
Kalau kamu perasan, bila kamu minum air panas, lidah kamu akan jadi putih, okey? Menyebabkan dia menutupi lapisan pada papila ni. Sebab tu kita tak boleh rasa bila lidah kita minum benda yang panas. Menyebabkan lidah kita punya papila rosak buat sementara waktu lah, dan dia akan diperbaiki dengan cepat. Okey. Sebab tu lidah. Okey. Lidah adalah organ dari rasa. Ni dari rasa, bukan dari bau. Kemudian terdapat bintil kecil yang dikenali sebagai papila pada permukaan lidah. Kalau kamu buat kamu letak gigi kamu kat lidah, kamu tarik ke belakang lidah tu, kamu akan rasa macam kesat-kesat. Yang kesat tu dia ada papila. Okey. Permukaan papila pula dilapisi beratus-ratus tunas rasa. Dekat papila, satu papila kecil tu ada beratus-ratus, ada berjuta papila, ada beratus juta lah tunas rasa. Hebat tu Allah bagi lidah. Setiap tunas rasa mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa. Dalam tunas rasa tu pula ada 10 hingga 50. Okey, kata 100 juta darab 10, 1 bilion reseptor rasa. Dan reseptor rasa ini dapat mengesan 5 jenis asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan apa? Umami. Umami tu sesedap rasa. Kalau kamu makan Ajinomoto tu, dia ada semua rasa dalam satu tu. Tu panggil umami. Okey. Pahit, masam, masin, manis dan umami. Okey. Umami. Kan saya cakap umami tadi. Umami dikelaskan sebagai rasa kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami sahaja. Hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti masin, manis, masam dan pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup atau rasa bahan penyampaian seperti keju dan cendawan atau mononatrium glutamat. Monosodium glutamat pun dipanggil juga. Okey, MSG. Ini rasa umami. Kita rasa sedap tu. Rasa sedap tu dipanggil umami. Sedap macam mana? Sedap cerita. Okey. Okey, fungsi tunas rasa. Apa fungsi dia? Semasa makanan dikunyah, sebahagian atau semua bahan kimia dalam makanan lazimnya melarut dalam air liur. Makanan kita kunyah tu, bahan kimia dalam makanan dia akan keluar. Bila keluar, dia akan masuk dalam air liur. Bila masuk dalam air liur, apa berlaku? Bahan kimia terlarut ini akan meresap ke dalam tunas rasa. Dia akan masuk dalam tunas rasa dalam lidah tu, dalam liang-liang lidah. Dekat apa tadi? Papila tu. Dan menyebabkan reseptor rasa dan tu menghasilkan impas saraf. Okey. Jadi, impas saraf ni kemudian dihantar ke otak menghasilkan sebagai manis, masin, masam, pahit, umami atau kombinasi. Kombinasi rasa semua ada dalam itu tu. Sedap lah kalau pedas. Pedas tu adalah dia punya, kita kata sebenarnya dia bukan rasa tau. Pedas ni adalah satu alamat. Dihantar ke otak ni adalah bahaya. Tentu, tapi bahaya yang baik. Contoh kita makan cabai. Kita suka makan cabai yang pedas. Bila sampai maklumat pedas ni sampai kepada otak, dia akan tafsirkan sebagai sedap. Sebab itu sebenarnya deria lidah kita ni dia menghantar maklumat bahaya. Pedas kan macam tu. Okey. Itu kena lebih daripada baca lah. So di lidah kita ni ada satu deria rasa. Okey, otak yang akan tafsirkan rasa. Contoh kamu makan Maggi rasa sedap. Adik kamu nak makan, kamu tak bagi, kamu kata rasa masin. Lepas tu adik kamu makan, dia sedap. Dah tu dia kata rasa apa masin? Pasal adik kamu kata masin sebab tadi dia makan, kamu tak bagi dia makan, kamu kata masin. Lepas tu dia makan, masin. Dia tak tahu kata sedap ke apa, tak masin. Tapi kebesaran dia kata yang sedap tu adalah maksudnya masin. Contoh kamu makan buah pera. Pera seperti rasa pahit. Tapi mak kamu nak bagi kamu makan, ni manis, sedap ni. Bila kamu dah makan, lama-lama kamu dah biasa makan, orang tanya rasa apa manis. Sedangkan rasa sebenar pera tu pahit. Faham tak maksud saya kat situ? Apa yang kita belajar di otak kita simpan. Dan bila kita rasa, otak kita akan tafsir mengikut apa yang kita belajar tadi. Okey, baik. Okey, baik. Bagi deria yang terakhir, organ deria terakhir adalah kulit. Okey, kita akan tengok kulit lah. Kulit, kita tengok apa yang ada dekat bahagian kulit. Yang pertama, bahagian atas adalah kita panggil epidermis.
Di bahagian tengah kulit ada dermis dan yang terakhir adalah lemak. Di antara dermis dengan epidermis tak tebal mana pun, nipis je walaupun nampak jarak. Okey. Yang terakhir adalah ni dermis yang ada banyak reseptor. Okey, yang dah bahagian atas dermis kita ada rambut ataupun kita panggil bulu roma lah. Okey. Dan antara yang paling banyak di bahagian atas yang cepat rasa, kita tengok kat situ adalah reseptor sakit. Sebab tu kalau ada orang pergi cucuk kita sikit, kita ada rasa sakit sebab dia mengesan rangsangan kulit rasa sakit dan dia berada bahagian paling atas. Kemudian ada reseptor sejuk dan reseptor haba. Di atas juga, so kita cepat rasa. Reseptor sentuhan dia bawah sikit. Dan yang paling rendah adalah reseptor tekanan. Bila kita tekan lambat sikit, kita rasa tertekan pada kulit kita lah. Okey, tak apa, kita pergi terus sekali lagi. Okey, kulit. Kulit adalah organ deria paling besar dalam badan manusia. Betul tak? Seluruh badan kita ada kulit. Bahagian luar badan kita ni adalah kulit. Bermaksud kulit manusia terdiri daripada lapisan nipis di bahagian luar yang dikenali sebagai epidermis dan lapisan dalam yang dikenali sebagai dermis. Okey, tadi kita dah tengok struktur kulit kan? Okey. Kulit mempunyai 5 jenis reseptor. Apa dia tadi yang kita tengok? Sakit, sejuk, reseptor haba, reseptor sentuhan, reseptor tekanan. Apabila reseptor pada kulit dirangsangkan, impas saraf dihasilkan lalu dihantar melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. Contoh, bila kita pegang benda panas, apa kita buat? Tangan kita akan menarik, betul tak? Sebab kita untuk mengelakkan diri daripada cedera. Kita kena cucuk dengan jarum, kita akan tarik tangan kita cucuk cepat sebab kita sakit. Okey, maklumat hantar ke otak kita sakit. Macam tu. Okey. Dan bila kita rasa sejuk, apa kita buat? Kita akan pakai baju yang tebal. Bila panas, kita akan buka baju ataupun pasang kipas supaya reseptor tu dapat mengesan rangsangan yang kita rasa selesa lepas itu. Okey. Dan akhirnya habislah untuk perbincangan kita bagi struktur deria dan juga fungsi bagi setiap organ deria yang kita belajar. Baik, selepas ni kita akan bincang secara lisan ataupun menulis dalam WhatsApp dan akan buat modul lah. Okey, baik. Terima kasih untuk sesi PDPR pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.